صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati. Moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, insya-Allah kita bersama-sama dalam majlis ilmu, dalam kuliah maghrib khas yang saya diminta oleh pihak masjid untuk membentangkan tajuk bahaya fahaman Wahabi terhadap akidah umat Islam. Jadi secara jujur saya katakan, jarang-jarang masjid nak bagi tajuk yang berterus terang sebegini. Kerana tajuk ini boleh dianggap agak panas, kerana fahaman Wahabi ini sudah mula mendapat tempat, sudah tersebar bukan sahaja di kalangan masyarakat awam, bahkan di kalangan ilmuwan yang bergelar ustaz, yang mungkin ada jawatan tinggi di jabatan-jabatan tertentu. Mereka juga sepertinya tertarik dengan fahaman Wahabi. Jadi tidak semua masjid selesa untuk meletakkan tajuk yang sederek ini, iaitu bahaya fahaman Wahabi terhadap akidah umat Islam. Baik, apa yang bahaya? Untuk menjawab persoalan ini, perlu kita terlebih dahulu memahami beberapa fakta dan menghadami beberapa data. Sebab kita tak mahu nanti bila kita dah sampai ke tengah, mungkin sebahagian daripada kita pernah mengalami perbincangan sudah hangat dalam Facebook misalnya, masuk satu komen, Wahabi tu apa? Jadi potong steam. Orang dah ke tengah, dah bincang macam-macam, balik kepada tajuk 1.0, Wahabi itu apa? Jadi kita nak elakkan sebegitu. Pertama kita nak faham dahulu apakah makna Wahabi, apakah ciri-ciri Wahabi, dan barulah kita tahu sesuai atau tidak ciri-ciri yang ada pada Wahabi ini dengan ajaran Islam ahli sunnah wal jamaah. Kalau sesuai, alhamdulillah, tak ada apa-apa bahaya. Tetapi kalau tidak sesuai, maka di situ ada bahayanya. Dan kita juga nak mengelakkan salah faham bila kita bincang isu Wahabi ini. Ada sebahagian umat Islam memahami istilah Wahabi dengan kefahaman yang singkat dan tidak tepat. Sebagai contoh, ada yang mendakwa kalau nak kenal Wahabi itu siapa, itulah orang-orang yang bila mereka solat subuh, mereka tidak baca kunut. Jadi ada orang kata, tu tanda Wahabi lah tu. Cuba tengok, di sembahyang subuh baca kunut tak? Tak baca kunut, itu kira Wahabi. Ini kefahaman yang singkat dan tidak tepat. Kenapa? Umat Islam yang tidak Wahabi pun ada yang tak baca kunut. Misalnya,
Umat Islam yang bermazhab Hanafi dan Hambali, mereka tidak membaca kunut subuh dan mereka bukan Wahabi. Ya, mereka adalah ahli sunnah wal jamaah. Habis kalau gitu kiranya Wahabi dengan kunut subuh ni tak ada kena-mengena lah Ustaz. Ada juga. Kena-mengena jadi mana? Biasanya Wahabi, especially Wahabi yang baru nak up, ya, tapi Wahabi yang dah mengaji, ada master, ada PhD, kemungkinan mereka tidak lagi keliru bab ini. Tapi tak tentu juga. Kadang-kadang sampai ke PhD pun masih keliru lagi. Iaitu mereka mengisukan kunut subuh ni. Padahal ini masalah khilaf di kalangan ulama yang telah selesai lama. Kesimpulannya, sebahagian ulama berpegang kunut subuh ini sunat, maka yang bertaklid kepada mazhab ini membaca kunut subuh. Sebahagian berpegang bahawa kunut subuh tidak sunat, maka yang bertaklid kepada imam ini tak baca. Selesai. Tak perlu bergaduh, tak perlu berbalah. Perangai Wahabi di tempat yang orang bermazhab kunut subuh itu sunat seperti di Malaysia, mereka mewar-warkan bahawa pendapat itu tak betul, tak kuat. Bahkan ada yang menganggap kunut subuh tu bid'ah. Saya pernah baca satu orang buat posting dalam Facebook, dia kata syukur alhamdulillah akhirnya saya berjaya meninggalkan kunut subuh. Innalillah. Ingatkan berjaya tinggal berjudi ke, ya, syukurlah. Berjaya tinggal kunut subuh kerana dianggap kunut subuh itu bid'ah yang sesat. Sehingga dia bersyukur berjaya meninggalkan. Tapi kawan-kawan saya yang belajar di India, mereka ceritakan apa yang berlaku di India, majoriti mazhab Hanafi tidak baca kunut subuh. Di sana perangai Wahabi dia war-warkan bahawa yang betul dalilnya adalah kunut subuh tu sunat. Siapa yang tak baca kunut subuh, dia dah meninggalkan sunnah Nabi, tidak beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perangai Wahabi biasanya di mana mereka singgah, di situ masyarakat berpecah dan berbalah. Hati-hati ya. Kalau di Masjid Raja Alang, Beranang belum masuk Wahabi, Alang-alang belum masuk, jangan bagi masuk. Bahkan saya baru je start kuliah di sebuah tempat yang katanya masyarakat berpecah bila masuk fahaman-fahaman yang mempertikaikan tanpa ada alasan yang ilmiah. Tapi semata-mata tak baca kunut, belum tentu dia Wahabi. Bahkan ada yang mengatakan Wahabi ini orang yang kalau ahli keluarga dia meninggal dunia, dia tak nak buat kenduri arwah. Tu cam lah tu, Wahabi lah tu. Ada mak dia meninggal tak nak buat kenduri arwah, ya, itu adalah Wahabi. Tak tepat juga. Kerana tidak ada di kalangan ulama-ulama Islam yang mewajibkan kenduri arwah dan mereka bukan Wahabi. Bahkan dalam mazhab kita Syafi'i ada perincian. Ya, ada kalanya kenduri arwah itu boleh jadi haram kalau tak kena cara buat. Misalnya dibuat kenduri arwah, ambil harta anak yatim, anak si mati, dia tanya, "Dek, kita nak buat kenduri arwah, ambil bahagian pusaka adik sikit boleh?" Budak tu tak faham apa, dia kata boleh. Alah, pak sendiri apa salahnya? Padahal dia belum balik. Redha daripada budak yang belum balik tidak sah. Maka bila kita gunakan harta dia, itu adalah kenduri arwah yang haram, boleh jadi juga makruh kerana saja-saja nak berkumpul nak membesarkan urusan si mati. Boleh jadi juga sunat apabila berkumpul itu adalah untuk berzikir, mendoakan si mati dan bersedekah bagi pihak si mati. Jadi yang buat kenduri arwah pun kena faham, jamuan itu bukan satu kewajipan. Kalau nak jamu juga niat sedekah bagi pihak si mati, itu ijma' ulama sampai pahala. Baik. Tapi semata-mata tidak buat kenduri arwah belum tentu dia Wahabi. Kekeliruan yang ketiga adalah confuse antara Wahabi dengan Salafi. Mana satu Wahabi, mana satu Salafi? Sama atau berbeza? Bahkan kita lihat golongan yang kita lihat sebagai Wahabi ini, mereka gemar kalau dipanggil Salafi dan mereka tak suka kalau kita panggil dia Wahabi. Tak tahu kenapa. Tapi kalau kita tolak Wahabi, dia tak suka juga. Ya, ada orang dia kata saya bukan Wahabi, saya tak tahu apa itu Wahabi. Oh, insya-Allah. Tak apalah tak tahu. Mungkin kita pun banyak benda kita tak tahu. Tapi yang peliknya orang yang sama, bila Mufti Kerajaan Negeri Sembilan keluarkan statement mengharamkan Wahabi, menggelupur. Kamu tak tahu Wahabi, akan marah buat apa? Nampak? Ini namanya taqiyah, berpura-pura. Taqiyah ini ajaran Syiah. Diamalkan oleh Syiah, tetapi kebelakangan ini Wahabi yang lebih cemerlang di dalam bertaqiyah. Sebab tu dapat tauliah.
Yang interview pun tak faham dia ni Wahabi ke tak, nampak macam ahli sunnah wal jamaah. Dah lama-lama dah ada pengikut, dah ada peminat, barulah selitkan sikit-sikit fahaman dia. Baik. Apa beza Salafi dengan Wahabi? Salafi ini dinisbahkan kepada salaf dengan ada tambahan huruf ya. Asalnya bukan Salafi. Asalnya salaf, ya. Salaf ini bermakna dahulu. Kalau dalam konteks ini bererti generasi umat Islam yang awal. Sementara ya yang ditambah di hujung itu namanya ya nisbah. Berfungsi menisbahkan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Mungkin nisbah pada tempat. Kita biasa dengar misalnya ada seorang ustaz, di hujung nama dia letak nama dia ustaz sekian-sekian Al-Klantani. Al-Klantani itu bukan nama dia. Nak nisbah bahawa dia ni asal dari Kelantan atau lama duduk di Kelantan. Saya pernah jumpa juga satu nama ustaz, nama sekian-sekian, di hujung dia Al-Filfilani. Saya dah fikir apa dia Al-Filfilani? Pulau Pinang rupanya. Kalau Perak sebut apa? Wallahualam, Al-Biraqi atau apa. Macam-macam lah. Ya ni nisbah. Boleh juga nisbah kepada pegangan atau ikutan, maka Salafi ini bererti pengikut salaf. Senang kita faham, ya. Kalau orang tanya Salafi itu apa maknanya? Pengikut salaf. Salaf secara istilah dan secara umum adalah merujuk kepada 3 generasi pertama umat Islam, ya. Ada gangguan Wahabi ke apa? Sekejap bunyi, sekejap tak bunyi. Gurau je, tadi tu, jangan sensitif. Mungkin kabel dia tak berapa rapat. Dalam hidup ni kata orang kabel tu penting. Apa pun tak jadi kalau tak ada kabel. Kecuali wireless lah, ya. Baik. Jadi secara umum the first 3 generation of Muslim itulah diistilahkan sebagai Salafi, terperincinya sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'in. Ini diambil antara lain daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qarni, sebaik-baik kurun adalah kurunku. Summal lazina yalunahum, kemudian yang selepas daripada itu summal lazina yalunahum. Jadi salaf secara umum 3 generasi terbaik umat Islam. Maka kalau kita lihat kepada makna Salafi, pengikut salaf, secara hakikatnya pengikut mazhab yang 4 itulah Salafi. Secara realitinya itu. Kerana apa? Kerana setiap seorang daripada imam mazhab yang 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, rahmatullah alaihim ajma'in, kesemuanya salaf, tidak ada khilaf. 4 tokoh ni semua salaf. Maka bila kita ikut kepada ulama, yang mengikut kepada ulama, yang mengikut kepada ulama, yang mengikut kepada murid-murid imam-imam ini, yang murid-murid mengikut kepada imam mereka, dan imam mereka mengambil ilmu daripada tabi'in, daripada sahabat, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Syafi'ikah kita, Hanafi atau Maliki atau Hambali, hakikatnya kita adalah Salafi, pengikut salaf. Cuma biasanya tidak dinisbahkan kepada nama Salafi itu, tetapi dinisbahkan kepada laqab, kunyah atau nama imam masing-masing, ya. Misalnya Imam Abu Hanifah gelarannya adalah, nama beliau Nu'man bin Sabit rahimahullah, gelaran beliau Abu Hanifah, akhirnya pengikut jadi Hanafi. Imam Malik Maliki, nisbah pada nama terus. Imam Muhammad bin Idris, ya, tengok ya, nama imam kita bukan Syafi'i. Nama imam kita Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, ini atas lagi. Tapi dinisbahkan kepada nama keturunan. Dan demikianlah Ahmad bin Hanbal, kalau tak silap saya itu nama datuk, dinisbahkan menjadi Hambali, ya, ayah ataupun datuk. Ya. Jadi kesimpulan, kalau nak tengok takrif Salafi, pengikut mazhab yang 4 adalah Salafi, cuma mereka tidak menggunakan gelaran ini. Secara praktik yang diamalkan, yang suka menggunakan gelaran Salafi adalah mereka yang mengikut manhaj Syekh Muhammad bin Abdul Wahab,
yang hidup sekitar kurun yang ke-12 Hijrah bersamaan 18 Masihi, yang mana beliau juga kagum menjadikan idola dan ikutan Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah yang hidup pada kurun ke-8 Hijrah. Kedua-dua tokoh ini bukan salaf. Ya. Baik Imam Ibn Taymiyah ulama silam, tapi kurun ke-8 memang confirm bukan salaf. Paling-paling lajak ulama kata salaf 500 tahun pertama. Itu paling jauh lah. Jadi Al-Imam Ibn Taymiyah confirm bukan salaf. Maka kalau ikut kepada dua tokoh ini lalu mengaku salafi, misleading, iaitu mengelirukan. Sepatutnya mereka guna istilah Taimiyin ataupun Wahabiyin, ya, ataupun Wahabiyah. Baik, now siapa Wahabi? Sebab kita tak mau nanti bila perbincangan dah lanjut patah balik kepada soalan basic, ya. Wahabi itu siapa? Wahabi itu apa? Baik. Seperti istilah salafi, Wahabi juga mengandungi ya nisbah, yang mana dalam konteks ini membawa maksud pengikut Wahab. Bukan Wahab cendol, ya. Jadi tempat saya ada Wahab cendol. Bukan. Sebenarnya yang dimaksudkan dengan istilah Wahabi adalah orang yang mengikut manhaj, pegangan dan fatwa-fatwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ayah beliau, Syekh Abdul Wahab, tak sama pegangan dengan anak. Jangan sangka oleh kerana pengikut beliau dinamakan Wahabi, maka Syekh Abdul Wahab inilah pengasasnya. Bukan. Anak dia, nama Muhammad tu pengasas kepada gerakan Wahabi, ayahnya tak setuju. Ya. Dan biasa dalam konteks orang Arab ini untuk menisbahkan pengikut seseorang kepada nama ayah. Macam tadilah. Kita ikut Imam Syafi'i, kalau nak ikut nama Imam Syafi'i, Muhammadi. Kalau nak ikut yang Hambali, dipanggil Ahmadi. Tapi biasa, benda ini bukan pelik. Tapi yang biasa inilah yang cuba diputar belitkan oleh mereka yang nak berpegang dengan fahaman Wahabi, tapi tak mahu mengaku Wahabi. Ya. Tak mesti dia baca buku Syekh Muhammad Al-Wahhab. Ada orang kata saya bukan Wahabi sebab saya tak pernah baca buku Syekh Muhammad Al-Wahhab. Habis kita, siapa yang pernah baca buku Imam Syafi'i? Secara jujurlah kita mengaku mazhab Syafi'i ini. Ada yang pernah mengaji kitab Risalah, yang pernah mengaji kitab Al-Um, jarang. Jadi nak kata Syafi'i tak mesti baca kitab Imam Syafi'i. Yang penting ikut manhaj ulama-ulama Syafi'iyah. Yang penting ikut manhaj Syekh Muhammad Al-Wahhab dan ulama-ulama Wahabi, maka Wahabi. Maka ini usaha dalih mereka. Mereka kata, kadang-kadang kita pelik, aku tengok kau ni macam Wahabi. Tiba-tiba dia kata, sebenarnya Ustaz, saya pun tak setuju dengan Wahabi. Sebab Wahabi ni golongan Khawarij yang sesat lagi menyesatkan. Terkejut kita. Ya, sebab kita nampak dia macam Wahabi, tiba-tiba dia kata Wahabi sesat. Jangan terpedaya. Dia sedang merujuk kepada yang sebelah kiri itu, iaitu Abdul Wahhab bin Rustum, yang hidup pada kurun ketiga Hijrah. Ini memang Khawarij. Ya, ini memang lawan pemerintah Islam. Jadi kata dia, yang kamu labelkan Wahabi ni bukan Wahabi. Wahabi yang sebenar adalah pengikut pada Abdul Wahhab bin Rustum. Tengok nama pun Abdul Wahhab. Barulah munasabah namanya Wahabi. Dan memang dia orang ni orang Khawarij. Mereka mengkafirkan umat Islam yang melakukan dosa. Itu beza Khawarij dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita kalau orang tu buat dosa tanpa menghalalkan dosa, dia masih orang Islam. Dia minum arak. Kita nasihat dia, dia kata saya tahulah arak haram Ustaz, tapi payah nak tinggal, dah biasa. Fasik, bukan kafir. Kecuali dia kata apa masalah Ustaz, bukan haram pun minum arak. Itu boleh jadi kafir. Tapi kalau Khawarij, minum arak tu dah kafir. Berzina tu dah kafir. Sedangkan kami yang dilabelkan Wahabi ni, kami tidak mengkafirkan umat Islam yang buat dosa besar. Kami Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang kedua kata dia, yang dikatakan pengikut Abdul Wahhab bin Rustum ni memang dalam sejarah dia memberontak melawan pemerintah umat Islam. Itu ciri Khawarij. Adapun kami yang dilabelkan Wahabi, mana ada kami lawan pemerintah? Kami taat pada pemerintah. Kemudian yang ketiga, memang nama beliau Abdul Wahhab pun eloklah pengikut dia Wahabi. Adapun yang kami ikut nama Muhammad, bukan Abdul Wahhab. Kalau nak labelkan kami, labellah Muhammadi. Ini semua adalah loya buruk. Ini cubaan nak memperbodoh-bodohkan umat Islam. Pertama, betul ya,
Wahabi secara pegangan mereka tidak mengkafirkan orang Islam yang buat dosa besar. Sama macam kita ahli sunnah wal jamaah. Tetapi Wahabi lebih teruk daripada Khawarij zaman dahulu. Mereka mengkafirkan umat Islam yang tak buat dosa. Antaranya, orang tu pergi ziarah kubur, berdoa di tepi kubur. Lalu Wahabi kata kuburiyun, penyembah kubur. Apa hukum orang sembah kubur? Kafir. Lagi parah, mengkafirkan orang yang tak buat dosa. Ziarah kubur tu sunat. Berdoa tepi kubur tu sunnah. Tiba-tiba dilabelkan sebagai penyembah kubur. Ya. Kemudian misalnya orang yang bertawasul, kata dia tawasul hanya boleh dengan orang hidup, tawasul dengan orang mati haram ataupun syirik. Tawasul Nabi yang ajar, macam mana boleh jadi kafir? Tabarruk, ambil berkat, ada juga Wahabi-Wahabi yang baru naab, dia kata syirik. Wahabi yang mengaji mungkin tak. Sebab dalil jelas, sahabat tabarruk. Nabi ambil wuduk tak pernah jatuh ke tanah, sahabat sambut, sapu ke muka, sapu ke tangan. Kalau syirik pasti akan dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tak perasan tak keluar gambar. It takes time. Kemudian mensyirikkan istighasah dengan orang mati. Yang ini sepandai-pandai Wahabi bertaqiyah, saya belum jumpa Wahabi yang taqiyah bab ni. Ini boleh jadi acid test ya. Ada kadang dia Wahabi, dia nak ambil tauliah. Kalau dia duduk sibuk kata kunut bid'ah, baca Yasin malam Jumaat bid'ah, nanti tak dapat tauliah. Jadi kalau ditanya apa pandangan ustaz amalan baca Yasin malam Jumaat, ni tak ada masalah, baca Yasin kan bagus, baca Quran. Tapi cuba tanya, apa pandangan ustaz istighasah minta tolong dengan orang yang telah meninggal dunia? Misalnya, ya Rasulullah, madad ya Rasulullah, pertolonganmu wahai Rasulullah. Rasulullah dah meninggal dunia, dah wafat. Saya belum jumpa lagi, wallahu alam ya, Wahabi yang taqiyah bab itu. Kerana di sisi mereka itu syirik akbar, menjadikan orang tu kafir, halal darah, boleh dibunuh kerana minta tolong dengan orang mati. Di sisi ahli sunnah wal jamaah, minta tolong yang asal dengan Allah. Minta tolong dengan makhluk, ada yang boleh, ada yang syirik. Beza dengan Wahabi, di sisi kita yang boleh atas dasar sebab. Kita yakin makhluk tak boleh bagi apa-apa, hanya sebab saja, itu tak syirik. Tetapi kalau kita minta tolong dengan makhluk dengan keyakinan makhluklah yang menolong secara hakikat, syirik. Sama makan nasi ke, nasi yang mengenyangkan, syirik. Nasi hanya sebab Allah yang mengenyangkan, betul. Begitu. Di sisi Wahabi tak. Minta tolong dengan orang hidup, tak apa, tak syirik pasal dia hidup. Minta tolong dengan orang mati, itu syirik. Kalau kita tanya apa beza? Oh, sebab orang hidup boleh tolong. Orang hidup boleh tolong hakikat atau sebab? Kalau dia kata hakikat, syirik. Kalau dia kata sebab, sama macam orang mati. Orang mati boleh jadi sebab kebaikan. Orang mati dalam roh boleh mendoakan dan Allah boleh memperkenankan doa mereka. Itu sabit dalam hadis-hadis. Bahawa Nabi SAW mendoakan di alam roh. Bahkan orang biasa bila diberi salam oleh kawan dia yang masih hidup di dunia, dia jawab salam. Jawab salam tu doa. Jadi disitulah perbezaan dalam bab istighasah ini. Maka Wahabi Khawarij yang lebih teruk daripada Khawarij zaman dahulu. Khawarij zaman dahulu mengkafirkan umat Islam yang buat dosa. Khawarij moden iaitu Wahabi mengkafirkan umat Islam yang ikut sunnah. Tawassul, tabaruk, istighasah, sunnah, masyru', sahabat amalkan. Sahabat Nabi boleh hentamnya syirik. Dalam kitab Fathul Bari, syarah kepada Sahih Bukhari, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala meriwayatkan dengan sanad yang kuat bagaimana seorang sahabat Nabi, Sayyidina Bilal Ibn Harith Al-Muzani radhiyallahu anhu beristighasah dengan Nabi SAW selepas Nabi wafat. Tapi Wahabi kata ini yang sahabat ni buat, ini wasilatun ila syirki, jalan kepada kesyirikan. Jadi lebih faham Wahabi tentang tauhid banding dengan sahabat Nabi. Memberontak terhadap pemerintah umat Islam, ini dia cuba nak tutup sejarah. Ya, sekarang mungkin Wahabi-Wahabi tidak angkat senjata memberontak, tidak. Tapi kalau buka balik lembaran sejarah, ketika tokoh awal menggerakkan fahaman Wahabi ini iaitu Muhammad bin Abdul Wahhab bersatu dengan Muhammad bin Saud,
mereka memberontak melawan tentera-tentera Khilafah Uthmaniyah sehingga mereka membunuh ribuan umat Islam. Ini dalam buku sejarah Wahabi pun ada. Kadang-kadang Wahabi dia denial syndrome. Ustaz ni suka betul buat fitnah. Kalau kamu kata ustaz buat fitnah, kamu kena buktikan fakta dan data yang ustaz sampaikan tu tak betul. Kalau tak, kamu yang memfitnah ustaz. Ini dicatat dalam buku Unwanul Majdi fi Tarikh Najd oleh tokoh sejarawan Wahabi sendiri, Ibn Bishir, dan dalam kitab Tarikh Najd oleh Ibn Ghannam. Ini semua tokoh Wahabi. Bahkan kalau Unwanul Majdi itu terbitan kerajaan Arab Saudi sendiri, mencatatkan pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan oleh golongan ini ketika mereka itu Khawarij yang melawan Khilafah Uthmaniyah. Terpaksa Khalifah hantar tentera ambil balik Makkah dan Madinah yang dirampas pada masa itu. Nama memang Abdul Wahab, tapi ni memang kita kelakar lah, ya. Dah nama Muhammad bin Idris panggil Syafi'i, kau tak pernah komplain pun. Nama Ahmad bin Hanbal panggil Hanbali, tak ada orang komplain pun. Asalnya orang Arab ni biasanya famous dengan nama Abu atau Ibn, ya. Nama Abu ataupun nama Ibn. Jadi kalau dengan Muhammad bin Abdul Wahab, dia terkenal dengan nama Ibn Abdul Wahab. Dalam bahasa Melayu, anak Pak Wahab. Jadi itu yang jadi akhirnya pengikut dia lekat Wahabi tu. Dia itu Ibn Abdul Wahab, ya. Baik. Bahaya Wahabi tak sempat kalau kita nak cover semua. Ya, saya difahamkan saya diri masa dalam 1 jam paling lama, ya, 1 jam setengah kalau ada soalan. Jadi tak sempat. Jadi kita fokus satu saja, iaitu bahaya Wahabi dalam bab akidah. Ya, Wahabi ada pelbagai bahaya. Pertama, bahaya Wahabi kepada sumber agama. Dia tak faham dalil itu mana sumber agama, adakah Quran dan Sunnah sahaja, padahal banyak lagi sumber agama yang lain. Dan cara berinteraksi pun dia tak faham, semua benda nak faham secara zahir, padahal ada kalanya makna zahir, ada kalanya makna yang majazi, metaphorical. Yang kedua, bahaya akidah. Yang ni kita fokus pada malam ini, yang mana fahaman Wahabi merosakkan makna tauhid dan syirik. Ya, yang tauhid disyirikkan, yang syirik ditauhidkan. Itu bahaya dia. Kemudian bahaya Wahabi membuat bid'ah yang dalalah. Mereka menterbalikkan makna sunnah dan bid'ah. Buktinya apa? Wahabi anti bid'ah hasanah. Bid'ah yang baik macam Maulid Nabi, mereka anti. Padahal mengiktiraf bid'ah hasanah adalah sunnah. Saya ada kuliah khusus, boleh pergi di page saya letak tajuk di situ. Dia mengiktiraf bid'ah hasanah adalah sunnah. Kita bawa dalil-dalil. Tapi Wahabi terbalik. Kemudian bahaya kestabilan mengancam khazanah mazhab dan taklid. Ada Wahabi yang anti mazhab, ada Wahabi yang kononnya terbuka mazhab, bahkan ada Wahabi ekstrim yang mengharamkan bermazhab, menganggap ikut mazhab itu syirik. Kemudian bahaya merosakkan jihad, kerana membunuh sesama Islam dianggap jihad. Kalau tak faham Wahabi versi dahulu, cuba tengok apa yang ISIS lakukan. Itulah yang Wahabi lakukan dalam 200 tahun, 300 tahun yang lalu. Membunuh, menyembelih orang Islam kerana dituduh orang Islam itu telah jadi musyrikin. Kemudian bahaya Wahabi menghancurkan ijma' ulama. Dia tak konsisten, ya. Kalau ijma' itu sesuai dengan selera dia kata haza ma'ajma'a alahil ummah. Yang kami pegang ni, inilah yang disepakati oleh umat Islam. Tapi kalau ijma' tu tak sesuai dengan selera dia, Wahabi langgar. Jadi ini bahaya Wahabi. Kita fokus kepada bahaya yang pertama, ya. Iaitu apabila Wahabi cenderung kepada memahami dalil semuanya secara zahir semata-mata, membawa mereka keliru makna tauhid dan syirik. Mereka keliru dengan zahir ayat Quran yang menyuruh kita berpegang pada Quran dan Sunnah hingga menolak akal. Padahal peranan akal dalam akidah penting, ya. Dalam Al-Quran juga Allah mencela orang yang tidak guna akal. Afala ta'qilun, kenapa kamu tidak guna akal? Afala tatafakkarun, kenapa kamu tidak berfikir? Wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam diri kamu kenapa tidak perhatikan? Kita perhati dalam diri kita, alam yang kecil ini sudah nampak tanda-tanda kewujudan, kekuasaan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka keliru dengan zahir ayat mutasyabihat, lalu cara berinteraksi dengannya itu mereka mengatakan perkara yang tidak layak dengan Allah taala. Maka jadilah Allah bertempat atas langit, ya Allah bertangan, Allah berkaki, Allah bermuka.
Allah turun naik, ya. Sekejap Allah duduk atas arasy, bertempat atas arasy, ada masa-masa, ya. Tinggal 1/3 malam Allah turun ke langit dunia. Ada di Malaysia ni. Lalu orang tanya, apa jadi masa tu? Oh, arasy kosonglah sekejap. Sebab Allah turun ke langit dunia, arasy kosong sekejap. Bila? 1/3 malam. 1/3 malam negara mana tu? 1/3 malam tu berlaku setiap detik di tempat yang berbeza. Ketika kita berada sekarang ni belum 1/3 malam, tapi pastilah ada satu tempat di dunia sedang mengalami 1/3 malam sekarang ni. Maka 1/3 malam tu setiap detik. Kata yang faham secara zahir ni, Allah berada di langit dunia pada masa tu. Mana Allah berada di langit dunia pada setiap masa. Kerana setiap masa pun 1/3 malam di tempat yang berbeza. Jadi pening. Fahaman ini namanya fahaman musyabbihah ataupun mujassimah. Baik. Jadi bahaya pertama Wahabi merosakkan kefahaman umat Islam tentang tauhid. Mereka anti tauhid sifat 20, mereka promosi tauhid 3. Mereka kata jangan belajar tauhid sifat 20 kerana pertama ini tauhid yang bid'ah. Tidak ada di zaman Nabi SAW sahabat belajar tauhid sifat 20. Ya. Kalau nak belajar tauhid 3. Baik, cuba jujur. Tauhid 3 ada ke zaman Nabi? Ada ke sahabat belajar tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhidul asma'i was sifat? Jawapannya kalau kamu nak mainkan isu bid'ah, maka kedua-dua sistem pengajian tauhid ini bid'ah. Ya, sistem pengajian tauhid sifat 20 bid'ah, sistem pengajian tauhid 3 juga bid'ah. Tapi bid'ah pada kaedah penyusunan ilmu semata-mata tidak menjadikan ia salah dengan syarak. Zaman Nabi, zaman sahabat, ada ke mereka belajar tajwid macam kita belajar sekarang? Pernah dengar tak sahabat belajar ini izhar, ini idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, mat asli, mat alif li sukun, Sayyidina Abu Bakar mengaji macam tu? Tak ada. Tapi tajwid ada. Memperelokkan bacaan Al-Quran tu ada. Penyusunan ilmu datang kemudian, tak ada masalah. Kalau nak kira bid'ah, ilmu hadis tu bid'ah. Mana ada di zaman sahabat, sabda Nabi dikatakan mutawatir ahad, masyhur, dikelaskan sebagai sahih, dhaif, hasan, dikatakan munqati', muqdal, mursal. Ini semua istilah yang bid'ah, tak ada masalah. Bahkan ilmu hadis tu mempertahankan sunnah. Dengan ilmu hadis lah orang tahu ini betul daripada Nabi atau bukan. Maka demikianlah yang kita nak pastikan, sistem itu bid'ah tak masalah, isinya itu bid'ah atau tidak. Ketika saya berceramah di hometown saya asal orang Terengganu, dalam 4 atau 5 tahun yang lalu, selepas saya berceramah, datang 3 keping soalan, satu dalam tulisan Rumi, satu dalam tulisan Jawi, satu soalan dalam bahasa Arab. Terlintas dalam hati saya, mungkin orang yang sama kot. Dia nak test tak aku ni mengajar sampai ke KL, ya. Berceramah sana sini, agak pandai tak baca Jawi? Hantar tulisan dalam tulisan Jawi. Kok dia ni faham ke bahasa Arab? Hantar soalan dalam bahasa Arab. Rupanya betul, orang yang sama. Sebab saya balik ke rumah, masuk WhatsApp, Ustaz besok program di mana? Saya kata besok saya program di Uniza, jemput hadir. Ini siapa? Saya boleh simpan nombor ni? Dia kata, saya lah Ustaz yang tanya 3 soalan tadi. Tapi Alhamdulillah, kata dia, saya boleh terima apa yang Ustaz terangkan. Apa yang dia tanya? Salah satunya kata dia, Ustaz, tidakkah salafus soleh menolak sifat 20? Ya, salafus soleh, sahabat Nabi, tabi'in menolak sifat 20. Bagi azan ya.
Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Baik, kita sambung lagi ya. Memang nampaknya panas ya. Di page saya tadi sebelum azan dalam 340 mata menonton. Masjid ramai 20. Okey. Dan komen-komen tu agak hangat ya, mungkin ada seorang dua. Biasa macam tu lah ya, ada seorang dua peminat Wahabi masuk jadi hangat, macam orang tengok bola. Ada seorang penyokong pasukan lawan jadi hangat. Jadi tak ada masalah ya, kalau yang nak bertanya tu dia bertanya dengan niat nak faham. Bahkan kalau ada lah misalnya di masjid ini mungkin bukan Wahabi, tapi dia rasa macam Wahabi ni betul apa, Wahabi ni tak ada bahaya apa, boleh ya bertanya, tapi tanya dengan niat ingin faham ya, insya-Allah. Baik, kembali kepada apa yang saya ceritakan tadi. Dia bertanya, adakah betul atau tidak salafus soleh menolak sifat 20? Salafus soleh ni kita dah tahu merujuk kepada sahabat Nabi, tabi'in dan juga tabi'in. Lalu saya jawab mustahil. Mustahil salafus soleh menolak sifat 20. Cuba awak bilang satu persatu sifat 20 yang mana yang ditolak oleh salafus soleh. Pertama, Allah wujud. Mungkin tak salafus soleh mengatakan Allah tak wujud? Mustahil. Itu adalah fahaman etis, mulhid. Yang kedua, qidam. Qidam bererti menafikan permulaan bagi wujud Allah. Allah wujud tanpa didahului oleh tiada. Kita makhluk dulu tak ada, sekarang baru ada. Adakah salafus soleh mengatakan Allah juga begitu? Dahulu Allah tak wujud, kemudian barulah Allah wujud? Tak mungkin. Baqa. Adakah salafus soleh mengatakan Allah binasa satu masa? Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Adakah salafus soleh mengatakan Allah sama seperti makhluk? Ataupun mengatakan makhluk sama seperti Allah? Qiyamuhu ta'ala binafsihi. Adakah salafus soleh mengatakan Allah pun berhajat juga kepada makhluk? Sebab tu ada malaikat, Allah pun tak larat juga nak buat seorang. Adakah salafus soleh pegang macam itu? Mustahil. Atau mengatakan Allah buta, Allah bisu, ya, Allah tidak mendengar? Tak mungkin. Bilanglah satu persatu sifat 20, menolaknya menjadikan orang itu kafir, terkeluar dari Islam, maka tak mungkinlah salafus soleh menolak sifat 20. Jadi yang ditolak oleh mereka lagi, kata mereka adalah takkan 20 sifat, nama Allah pun 99. Okeylah 20 ya, kamu 3 je. Parah lagi. Ya, kamu tauhid 3 je. Tapi sebenarnya kalau kita belajar sifat 20, tak adalah kita jadi pelik macam tu. Dah diberitahu awal-awal kita mengaji sifat 20 bahawa Allah SWT bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang tidak terhingga, yang hanya Allah yang tahu. Bukan 20 saja, tapi 20 inilah yang paling tidak orang beriman tu tahu dan yakin. Kalau dia sampai kata Tuhan tak wujud, macam mana nak kata orang Islam? Kalau pada kata Allah pun dulu tak ada juga, lama-lama barulah Allah dia wujud. Ada kan orang kata gitu? Tuhan ni terjadi pada getaran, kata dia. Kita manusia ni bergetar. Sebab kita bergetar tu, kalau getaran kita baik, jadilah Tuhan. Kalau getaran kita buruk, jadilah setan, kata dia. Kata kawan yang baca statement tu, dia kata, bergetar tulang tapak kaki aku, kata dia. Tak tahulah nak teranjang ke apa. Orang bergetar tulang rusuk. Ya. Jadi, ini adalah kefahaman yang keliru. Bahkan ada yang kata begini, sifat 20 ini adalah fahaman falsafah Yunani. Maka kita katakan kalau betul ini daripada falsafah Yunani, kitab mana falsafah Yunani ngajar sifat 20? Bahkan kita akan kata kalau betul terbukti ahli-ahli falsafah Yunani mengajar dan beriman dengan sifat 20, maka mereka sebenarnya orang mukmin. Mengatakan Allah ada tanpa ada permulaan, Allah tidak akan binasa, Allah tidak sama seperti makhluk, Allah tidak berhajat kepada makhluk, Allah Maha Esa dan segala-galanya. Berimanlah kalau gitu orang falsafah Yunani. Jangan percaya omongan Wahabi, banyak pembohong. Tanya dalil terus. Jangan asyik dia je tanya dalil. Tanya sifat 20 ni ajaran Yunani. Bawa dalil. Kitab mana? Buku mana? Tak ada, sembangnya. Sebab saya dah pernah tanya. Lepas tu senyap. Tak ada datang dengan data. Kita bila kita kata Wahabi ada bahaya, ini data kita. Baik. Dan ada orang mendakwa tak perlu kecoh tauhid sifat 20 ke tauhid 3, ia hanya metod yang berbeza.
Tujuan sama je, sama-sama nak kenal Allah, ya. Kalau selesa sifat 20 silakan. Kalau selesa tauhid 3 silakan. Tak perlu kita ni nak bergaduh, nak berbalah, nak berhujah. Orang yang bercakap begini, dia sama ada dia tidak jujur, dia nak sembunyikan sesuatu atau dia tidak faham. Kerana beza antara tauhid sifat 20 dan tauhid 3 ini bukan sekadar metod, dia pergi kepada fundamental. Dalam sifat 20 ada juga tauhid 3. Tapi versi sifat 20 iaitu bila sampai kepada wahdaniyah, maka wahdaniyah itu terbahagi kepada 3. Bila kita analisa, wahdaniyatul zat mengesakan Allah pada zat, wahdaniyatul sifat mengesakan Allah pada sifat, dan wahdaniyatul af'al mengesakan Allah pada perbuatan. Mata faktor masa saya laju saja. Mengesakan Allah pada zat berarti kita mengatakan tidak ada zat yang selain daripada Allah, tapi seperti Allah, tak ada. Dan zat Allah bukannya tersusun daripada komponen-komponen, bercantum, jadilah Allah. Tak mungkin. Wahdaniyatus sifat, kita mengatakan tidak ada yang lain daripada Allah bersifat seperti Allah. Bukan ada ke Ustaz? Allah melihat, kita melihat. Allah mendengar, kita mendengar. Allah berilmu, kita berilmu. Sama dari segi lafaz, tidak sama dari segi hakikat. Ya, mendengar kita itu asalnya tak ada. Dan mendengar kita itu dengan alat. Dan mendengar kita itu terbatas. Dan mendengar kita itu akan hilang. Mendengar Allah tidak ada permulaan, sifat yang qadim. Mendengar Allah tidak perlu pada alat. Mendengar Allah itu tidak terbatas dengan jauh dan dekat. Mendengar Allah tidak terhalang dengan bunyi bising. Allah mendengar segala yang wujud. Hanya perkataan saja sama, makna tak sama. Dan menafikan dua sifat yang sama bagi Allah, dua kudrah, dua iradah, dua ilmu, tak ada. Tapi kalau manusia ya, kudrah kita masa baby lain, kudrah kita masa kanak-kanak lain, masa remaja lain, masa dewasa lain. Masa tua kadang jadi macam baby balik, tak larat berjalan, pakai pampers. Ilmu sama juga. Asalnya kita tak ada ilmu. Biar ada sikit, kadang lupa balik, kadang nyanyuk terus. Tidak, Allah tidak demikian. Dan wahdanatul af'al mengesakan Allah pada perbuatan, iaitu apa-apa sahaja yang berlaku, wujud atau tak wujud, hidup atau mati, sihat atau sakit, segala-galanya itu perbuatan Allah hakikatnya. Ini baru hakikat, ini baru ilmu hakikat. Ini yang makna wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Bukanlah kamu yang melontar ketika mana kamu melontar, akan tetapi Allah lah yang melontar. Itu macam mana tu? Mula-mula bukan kamu yang melontar. Kemudian ketika kamu melontar, mana satu yang betul? Dua-dua betul ayat Quran. Tapi kena faham dalam konteks. Wa ma ramaita khalqan, bukan kamu yang melontar dengan cara menciptakan, bukan. Idz ramaita kasban, ketika kamu melontar sebagai satu usaha dan ikhtiar. Walakinnallaha rama haqiqatan, akan tetapi secara hakikat apa sahaja itu daripada Allah. Ini ada persamaan dengan tauhid 3 versi Wahhabi. Okey. Di sini. Al-Imam Ibn Taimiyah. Imam Ibn Taimiyah ni Wahhabi ke Ustaz? Bukan. Tak mungkin Al-Imam Ibn Taimiyah Wahhabi. Beliau hidup ratusan tahun sebelum gerakan Wahhabi ada. Takkan dia jadi Wahhabi pula, dia hidup dulu. Habis apa kaitan beliau dengan Wahhabi? Asyik naik saja nama beliau. Beliau adalah ikutan Wahhabi. Tokoh pengasas Wahhabi minat kepada idea-idea dan fatwa-fatwa beliau. Dan beliau membahagikan tauhid menjadi 3, rububiyah, uluhiyah dan asma' wa sifat. Tauhid 3 ni ada part dia yang betul, yang wajib kita terima. Ada part yang salah, yang wajib kita tolak. Kena faham ya. Tapi ada semua orang dia tak tahu beza. Tak tahu beza, tak payahlah belajar tauhid 3. Takut kamu nanti borong semua betul atau borong semua salah. Baik. Tauhid rububiyah, iaitu pengakuan bahawa yang menciptakan, yang memiliki, yang mengatur, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi rezeki, yang memberi penyakit, yang menyembuhkan penyakit, hanya Allah semata-mata. Sama tak macam wahdanatul af'al tadi? Sama. Maka yang ini betul. Walaupun istilah berbeza, tak ada masalah. Nak namakan ini tauhid rububiyah boleh, nak namakan wahdanatul af'al boleh. Yang penting akidah macam ni betul. Bahkan sebutir zarah pun tidak akan berganjak kecuali sudah ada takdir Allah di situ. Yang tak betul kat sini. Menurut Al-Imam Ibn Taimiyah, tauhid rububiyah ini, mengesakan Allah sebagai Tuhan ini, semua orang ada. Termasuk orang musyrik. Maknanya kalau takat tauhid rububiyah, Abu Jahal, Abu Lahab juga bertauhid. Yang ini batil. Kerana tauhid ini berarti lawan daripada syirik.
orang musyrik tidak tauhid rububiyah, mereka menganggap berhala mereka itu boleh mendatangkan kebaikan dan juga keburukan. Ini punca di mana salah faham dalil. Kita ingat ya, Wahabi bukan golongan yang tolak dalil. Liberal mungkin tolak Quran, liberal tolak hadis. Wahabi berpegang dengan Quran dan hadis. Kenapa jadi sesat? Salah tafsir. Mereka tak tolak Quran hadis. Jadi mereka salah tafsir misalnya firman Allah Taala, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya kepada orang musyrik, siapa yang ciptakan langit dan bumi, siapa yang pusingkan matahari dan bulan, nescaya mereka akan jawab Allah. Jadi kata Imam Ibn Taymiyah dan Wahabi, itu bukti orang musyrik bertauhid. Sebab kalau tanya mereka siapa cipta langit bumi, mereka tidak jawab berhala, mereka jawab Allah juga. Nah, di sisi ahli sunnah wal jamaah tidak. Ayat ini bukan bukti orang musyrik bertauhid, bahkan syirik dan tauhid itu berlawanan. Ini bukti bahawa orang musyrik di dalam melakukan kesyirikan mereka sebenarnya tidak ada hujjah semata-mata ikut amalan nenek moyang semata-mata. Kalau kita tekan mereka dengan hujjah, kamu sembah berhala, adakah berhala cipta langit dan bumi? Pasti mereka tak boleh jawab ya. Mereka pun tahu berhala itu tangan mereka yang bentuk-bentukkan. Takkan berhala cipta langit bumi? Tak mungkin. Sebab itu di hujung ayat, fa'anna yufakun. Lalu selepas itu ke mana mereka dipalingkan? Mana mereka berpaling pada syirik. Mereka menganggap berhala boleh mendatangkan kebaikan dan keburukan. Dalam surah Hud, orang musyrik berkata kepada Nabi Hud AS, inna qulu ila'taraka ba'du alihatina bisu. Kami bukan nak kata apalah wahai Hud, melainkan kami nak kata berhala kami telah berikan kepada kamu penyakit gila. Mana di sisi orang musyrik, berhala dia itu boleh berbuat sesuatu. Bagi penyakit, sembuh penyakit, bagi rezeki dan sebagainya, maka mereka sembah. Mengatakan orang musyrik bertauhid, salah dari segi Quran, sunnah dan ijma' ahli sunnah wal jamaah. Yang kedua, tauhid uluhiyah, iaitu pelaksanaan ibadah hanya ditujukan kepada Allah. Dengan arti kata lain, yang berhak disembah hanya Allah. Menyembah kepada selain daripada Allah haram dan syirik. Yang ini betul. Inilah intipati tauhid pun. Kan? Jangan sembah lain daripada Allah. Tapi yang tak betul adalah apabila mereka menganggap tawassul, tabarruk, istighosah dianggap menyembah kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak follow sangat slide ya. Sebab terdekat jadi lambat. Slide saya ada 200 lebih. Ini baru dalam berapa puluh. Jadi saya tak akan follow slide. Saya just skip dan fokus kepada isu. Yang ini kita tak setuju. Tawassul, kenapa kita tak setuju dianggap sebagai syirik? Kerana tawassul ini Allah yang suruh. Wabtagu ilaihil wasilah, dalam Al-Quran kata, hendaklah kamu cari kepada Allah Ta'ala itu wasilah, jalan. Untuk Allah redha, untuk dapat perkenan doa daripada Allah, cari jalan. Jadi tawassul ni cari jalan. Dan antara kita dan Wahabi ada persamaan dan perbezaan dalam bab tawassul. Persamaannya adalah tawassul dengan nama Allah, sepakat boleh. Kita nak rezeki, ya Razak. Kita rasa sempit, ya Fattah. Kita nak lawan musuh, ya Qawi, ya Matin, dan sebagainya. Itu namanya tawassul dengan nama Allah. Wahabi kata bagus, kita pun kata bagus. Jadi kita dengan Wahabi ni bukan semua benda berbeza. Bahkan beza kita dengan Syiah lagi banyak berbanding dengan beza kita dengan Wahabi. Kalau orang tanya mana lebih sesat, Wahabi ke Syiah, jawabnya Syiah. Tak ada ragu-ragu. Tapi kalau ditanya mana bahaya Wahabi atau Syiah, mungkin Wahabi. Pasal orang tak tahu kata Wahabi ni tak betul. Orang ikut. Syiah tengok sepatah lalu kita tahu tak betul. Ada pula hari Asyura, orang berpuasa, orang buat ibadah, dia pukul badan dia sampai berdarah-darah. Ini ajaran mana? Tapi Wahabi kan nampak Masya Allah. Kan? Nampak macam dia tu sunnah. Nampak macam dia tu betul. Maknanya dia bahaya. Kecuali kita faham di mana bahaya dia. Jadi tawassul ini kalau dengan amal soleh juga sama. Misalnya kita nak dapat perkenan doa daripada Allah Ta'ala, kita beramal soleh. Kita bersedekah, kita buat baik pada ibu bapa, baru kita berdoa. Moga-moga dengan amal soleh tu Allah perkenankan doa kita. Ataupun amal soleh tu kita dah buat lama, hari ini kita ada hajat yang besar, kita berdoa, ya Allah dahulu saya pernah buat begini-begini, kalau itulah amal soleh di sisimu, engkau sembuhkanlah penyakitku, engkau angkatlah musibah yang menimpa. Wahabi kata boleh, bagus. Kita juga kata sama, boleh. Mula berbeza kita dengan Wahabi ini bila tawassul dengan orang soleh. Kalau Wahabi yang jenis tak berapa nak mengaji, automatik dia cap itu syirik.
Sebab bila kamu tawasul dengan orang soleh, kamu menjadikan orang soleh itu perantaraan. Minta direct lah dengan Allah. Kenapa nak tawasul kata dia? Syirik. Dan itu tak mungkin betul. Alasan dia, menjadikan makhluk sebagai perantaraan itu syirik. Tapi dia benarkan tawasul dengan amal soleh. Amal soleh makhluk atau tidak? Makhluk. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang ciptakan kamu, kita makhluk. Wa ma ta'malun, apa yang kamu amalkan juga makhluk Allah. Jadi tidak ada satu alasan boleh tawasul dengan satu makhluk namanya amal soleh, tapi syirik tawasul dengan satu makhluk lain namanya orang soleh. Tak ada beza. Sama-sama makhluk. Tapi Wahabi yang mengaji, saya perhati tidak demikian. Wahabi yang belajar agama, biasa dia akan kata macam ini. Tawasul boleh, dengan orang soleh pun boleh. Tetapi orang soleh yang masih hidup. Tapi kalau orang soleh itu dah meninggal, tak boleh. Sebab itu kita dah tak boleh tawasul dengan Rasulullah SAW. Sebab Nabi dah wafat. Tak boleh tawasul dengan Syekh Abdul Qadir Jalani. Sebab Syekh Abdul Qadir Jalani dah meninggal dunia. Kalau kita nak tawasul, carilah orang soleh di tempat kita. Jumpa dia, minta dia doakan. Macam tu tak apa. Ini adalah bid'ah. Ini hukum yang bid'ah la dalila alaih. Tidak ada dalil. Ini namanya memandai-mandai. Dua tanya Wahabi. Mana dalil kamu membezakan tawasul orang hidup boleh, tawasul orang mati tak boleh? Sedangkan ketika Nabi SAW ajar doa tawasul kepada orang buta, tak pernah Nabi kata ini doa hanya boleh baca masa saya masih hidup. Bahkan sebaliknya, sahabat Nabi bernama Utsman bin Hunayf radhiyallahu anhu mengajar doa ini kepada satu orang lelaki lain supaya diamalkan bila ketika Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Mana lepas Nabi wafat, sahabat nampak noham doa tawasul. Nak ikut sahabat Nabi ke nak ikut Wahabi? Of course ikut sahabat Nabi. Paling-paling Wahabi kata gini, bukti tak boleh tawasul dengan orang mati adalah ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu istisqa, minta hujan. Sayyidina Umar bertawasul dengan Al-Abbas, bapa saudara Nabi radhiyallahu anhu. Jadi kalau boleh tawasul dengan orang yang telah meninggal dunia, kenapa Sayyidina Umar tawasul dengan Al-Abbas, tak tawasul dengan Nabi? Itu bukan dalil. Itu kefahaman kamu. Itu cara kamu faham apa yang berlaku. Ahli Sunnah wal Jamaah memahami apa yang berlaku adalah bila tawasulnya Sayyidina Umar dengan Al-Abbas menunjukkan boleh tawasul dengan lain daripada Nabi SAW. Kerana tawasul dengan Nabi adalah kerana kemuliaan Nabi. Adakah Nabi SAW hanya mulia ketika hidup, lalu bagi dia sudah tidak lagi mulia setelah wafat? Tak mungkin. Bagi dia tetap mulia. Jadi membezakan tawasul orang hidup orang mati ini bid'ah golongan Wahabi yang asalnya dibawa oleh Imam Ibn Taimiyah fahaman ini. Ma'al ihtiram ya. Imam Ibn Taimiyah ini orang alim tapi masih ditolak oleh ulama sezaman dengan beliau, bukan kerana beliau tidak alim, tapi banyak fatwa beliau melanggar ijma' ulama. Salah satu fatwa beliau yang menyebabkan beliau dipenjarakan adalah fatwa mengatakan siapa yang bermusafir dengan niat nak ziarah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah musafir maksiat, tidak boleh salat jamak dan qasar. Di sisi kita musafir maksiat macam mana? Musafir nak pergi minum arak, musafir nak pergi berjudi, musafir nak pergi bunuh orang. Ini musafir maksiat. Dalam perjalanan tidak dibenarkan salat jamak qasar sebab tak nak membantu kamu buat maksiat. Di sisi Imam Ibn Taimiyah sama. Musafir nak ziarah makam Nabi juga musafir maksiat. Ini melanggar ijma' ulama kerana salah faham hadis. La tushaddu rihal illa ila salas masajid. Tidak diikat tunggangan kecuali pada 3 masjid. Iaitu Masjidil Haram, wa Masjidi Haza, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Jadi kata Imam Ibn Taimiyah 3 masjid ni boleh musafir. Lain daripada 3 masjid ni tak boleh. Dah. Kalau itu kefahamannya, bermakna tidak boleh musafir ke mana-mana kecuali 3 masjid. Siapa yang cakap macam itu? Tak ada seorang. Maknanya musafir nak pergi menuntut ilmu tak boleh, musafir nak pergi kahwin tak boleh, musafir nak pergi berniaga tak boleh. Maka ulama kita faham, maksud hadis adalah tidak perlu musafir ke mana-mana masjid kecuali 3 masjid ni. Kerana masjid lain sama je fadilat. Mana saya semayang di Masjid Beranang, insya-Allah sama macam saya semayang di Wangsa Maju. Masjid di Wangsa Maju sama-sama ada iktikaf, sama-sama ada tahiyatul masjid dan sebagainya. Tetapi Masjidil Haram sama semayang di situ 1 kali dengan 100,000 di tempat lain. Berbaloi kalau musafir. Masjid Nabawi sama macam 5,000 ya. 1,000 tak silap tadi 1,000 dan Masjidil Aqsa 500. Maka 3 masjid ni kalau nak musafir silakan. Ada fadilat beza dengan masjid lain. Itu cara ulama kita faham.
Tapi Wahabi oleh kerana dia taksub pada Imam Ibn Taimiyah, sampai sekarang dia pakai fatwa tu. Cuma mungkin dia tidak sekat kita ziarah makam Nabi SAW, kerana dia beralasan kita sebenarnya nak ziarah masjid, alang-alang ziarah masjid singgah ziarah makam Nabi. Tapi kalau niat daripada awal, fatwa dia kata haram. Lagi adalah yang kedua adalah tabaruk, sebab saya target by 8.45 saya dah boleh buka kepada sesi soal jawab, jadi saya agak laju sikit. Tabaruk apa dia? Tabaruk adalah ambil berkat. Jadi saya perhati ke belakangan ini Wahabi dah lembut bab ni. Mereka dah tak macam dulu. Macam dulu tabaruk syirik. Kamu ambil kebaikan daripada rambut Nabi, ini kan makhluk. Ambil kebaikan daripada selimut Nabi, ini kan makhluk. Tapi mungkin mereka lihat dalil-dalil itu kuat. Sahabat pun tabaruk, Nabi tak larang. Kemudian dalam Quran pun ada Nabi yang tabaruk dengan baju Nabi yang lain. Nabi Yaqub alaihissalam sembuh mata bila diusap dengan baju Nabi Yusuf. Padahal yang bagi sembuh Allah. Habis usap tu namanya tabaruk, ambil berkat. Ya. Jadi saya lihat Wahabi sekarang dah mula lembut. Dia kata boleh tabaruk kalau memang confirm itu adalah asar Nabi. Jadi kalau memang capal Nabi, kata Wahabi, aku pun tabaruk. Tapi kalau logo capal, no. Logo capal tu syirik. Habis capal dengan logo capal beza ke? Sama-sama makhluk kan? Tu tak apalah sebab memang capal Nabi. Tak ada beza. Kebaikan daripada Allah. Capal Nabi pun tak ada kebaikan asalnya. Bahkan kalau kita perhati, yang mempunyai capal, Sayyidina Wahabi ibn Muhammad SAW, adakah baginda beri hidayah pada semua orang? Abu Jahal tidak beriman. Abu Lahab tidak beriman. Padahal mata masing-masing melihat pada Nabi SAW. Maka hakikat kebaikan daripada Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad SAW tidak boleh bagi hidayah pada siapa yang kamu kasihi. Akan tetapi Allah yang beri hidayah pada siapa yang Allah kehendaki. Itu dari segi hakikat. Dari segi asbab, adakah Nabi bagi hidayah? Of course. Innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memberi hidayah pada jalan yang lurus. Dalam satu ayat Allah kata Nabi tidak bagi hidayah. Mana itu hakikat. Dalam ayat lain Allah kata Nabi memang bagi hidayat, itu asbab. Bab hakikat dan asbab ni Wahabi fail dengan teruk. Tu saya duk belajar hukum adat, mereka tak faham. Kita nak kata hukum adat tu berkaitan cause and effect. Makan kenyang itu namanya hukum adat. Dia duk ingat adat Hindu, adat Melayu. Dia kata mana boleh Ustaz? Hukum adat bercanggah dengan syarak. Mana ada hukum adat bercanggah dengan syarak? Hukum adat ni berkaitan antara sebab dan musabab. Bila kamu makan rasa kenyang, maka kamu tetapkan ada makan, ada kenyang. Itu namanya hukum adat. Dan tak semua hukum adat tu boleh buat. Makan nasi kenyang. Boleh tak makan nasi? Boleh. Makan babi pun kenyang. Boleh makan babi? Tak boleh. Simple macam tu. Wahabi pun tak faham. Bila kita tengok hukum adat, dia kata, Ustaz, kalau betul hukum adat, Ustaz pakai logo capal, terjun daripada bangunan 18 tingkat. Boleh tak? Saya cakap, siapa cakap itu hukum adat? Itu melawan adat. Sebab jatuh daripada tempat tinggi, adatnya mati. Maka kamu terjun dengan sengaja, itu hukumnya haram. Kerana mengambil kira adat. Kalau tiba-tiba 18 tingkat kamu jatuh tak luka, itu namanya mencari adat. Itu pun dia tak faham. Ini satu penyakit, saya nasihat betul-betul. Jadah minat dengan Wahabi itu reconsider balik. Sebab once kena penyakit Wahabi ni, kebolehan untuk faham tu rosak. Dan akhirnya akhlak juga jadi rosak. Saya biasa dia maki hamun dalam, mungkin alam ni pun ada, saya pun tak sempat nak baca. Biasa Wahabi datang maki ustaz aku bodoh. Kalau setakat dia kata ustaz aku bodoh tu, kadang saya malah juga nak layan. Jangan saya nak kata awak pun bodoh. Jadi tak habis lah cerita. Tapi kadang-kadang dia kata ustaz aku kalah debat. Tahun 2016 ustaz aku dah debat dengan doktor sekian-sekian, kalah. Saya kata okey, tak ada masalah kalah menang. Cuma saya nak tahu, tajuk diskusi adalah bid'ah hasanah adalah satu kesesatan. Saya ambil pendirian bid'ah hasanah tak sesat. Sekarang cerita secara ilmiah. Macam mana poin-poin kawan hamba Allah seorang lagi tu menunjukkan bid'ah hasanah sesat. Setakat ni tak ada seorang yang comeback. Dia kata ustaz aku kalah, ustaz aku kantoi, ustaz aku buta belit. Bila saya tanya, okeylah tak apalah. Saya kalah pun tak ada masalah, menang pun tak ada masalah, tak ada hadiah. Ini bukan debat sekolah. Ya, ini muzakarah, diskusi. Okey. Secara ilmiah cuba terangkan apa kamu faham tentang bid'ah hasanah. Sedap.
Jadi hati-hati ya, dua benda saya perhati tengok bila sudah kena virus Wahabi, gagal faham dan lama kelamaan akhlak rosak. Tapi bab akhlak rosak ni saya nasihat pada diri saya dan saudara-saudara juga, berhati-hati juga melawan Wahabi. Sebab kalau kita lawan sangat, akhirnya kita terikut akhlak dia. Nauzubillah. Akhirnya kita menjadi akhlak buruk juga. Yalah, maklumlah lama-lama dia maki-maki, aku maki dia seround, rosak. Jadi biasanya strategi saya kalau dalam Facebook, saya akan layan sekira-kira saya agak layanan saya itu memberi maklumat kepada pembaca. Bila dah settle misi saya, dan saya ignore. Atau kadang-kadang kalau melampau sangat saya ban. Itu saja. Tapi kalau kita layan sangat, takut akhlak kita juga jadi rosak. Jangan ya. Okey, yang terakhir iaitu tauhidul asma'i was sifat. Belajar nama-nama Allah bagus ya. Ahlussunnah wal Jamaah tidak menolak belajar nama-nama Allah. Bahkan ada ulama-ulama kita seperti Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi menulis kitab khusus mensyarahkan satu persatu Asmaullah Al-Husna ini. Ya, tak ada masalah. Belajar sifat memang kita belajar tauhid sifat pun. Sifat 20 ke sifat 50 ke terpulanglah. Ya, yang penting kita belajar sifat. Kita tak boleh belajar zat. Bila belajar tauhid, belajar sifat. Jadi setakat tauhid asma wa sifat semata-mata belajar nama dan sifat Allah tidak ada masalah. Masalahnya di sini. Atas banner tauhidul asma'i wa sifat, mereka mengambil ayat-ayat Al-Quran lalu mereka memberi erti yang literal, yang zahir pada tempat yang tidak sepatutnya. Jadilah misalnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Tuhan yang Rahman bertempat di atas arash. Ikut dah, ada yang terjemah semayam. Semayam duduk. Kadang-kadang bila saya kata mereka terjemahkan sebagai duduk, mereka marah. Ustaz ni fitnah, mana ada kita kata duduk? Sebab kalau duduk confirm dah tak boleh. Duduk tu kan memberatkan jasad pada bahagian punggung. Bolehkah kita kata begitu kepada Allah Ta'ala? Mustahil. Jadi padahal dalam tafsir-tafsir mereka kadang mereka letak bersemayam. Bersemayam ialah bahasa yang hormat untuk duduk. Tak apalah kita kata dia tak kata duduk, dia kata bertempat. Masih salah lagi. Kerana tempat tu makhluk Allah. Arash tu makhluk. Kadang-kadang dia kata mana boleh Allah tak bertempat? Kalau tak bertempat mana tak wujud? Ayah Allah bertempat di mana? Di arash. Arash makhluk atau tidak? Situ Wahabi pening. Sebab kalau dia kata bukan makhluk, kafir, syirik. Ada lain pada Allah bukan makhluk. Kalau dia kata makhluk, dengan i'tikad dia pun jadi kafir juga. Sebab makhluk ni ada permulaan. Kalau dia kata Allah tidak bertempat, Allah tidak wujud, mana sebelum arash ada Allah tak wujud. Kan kufur. Jadi kalau dia nak ambil metod betul-betul salaf, Wahabi mendakwa dalam akidah ayat mutasyabihat kami ikut salaf, bohong. Salaf tidak meletakkan makna. Makna salaf menetapkan istiwa tu ada, confirm. Dan kita ahli sunnah pegang, istiwa tu ada. Beza kita dengan Wahabi, saya pernah ditanya di Melaka, Ustaz, apa hukum, adakah saya jadi kafir kalau saya menetapkan istiwa bagi Allah? Soalan di Melaka. Jadi, saya kata sebaliknya Tuan Haji. Sebaliknya. Kalau Tuan menafikan istiwa tu jadi kafir. Sebab istiwa tu sabit dalam Quran hadis. Tiba-tiba Tuan nafikan, kafir. Bukan menetapkan istiwa jadi kafir. Tuan kena faham, beza antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan Wahabi bukan menetap atau menafikan istiwa. Dua-duanya menetapkan istiwa. Bezanya apa makna istiwa? Di sisi Ahlussunnah wal Jamaah, tanzih. Makna mesti mensucikan Allah daripada kekurangan, mesti mensucikan Allah daripada sama seperti makhluk. Cuma salah serah makna pada Allah. Istiwa yang layak dengan Allah lah. Khalaf, dia letak makna yang ada dalam bahasa tapi tidak bercanggah dengan akidah. Sebab itu kita tidak tolak tafsiran Mu'tazilah. Padahal kita tolak Mu'tazilah. Tapi bila Mu'tazilah mengatakan bahawa istawa makna istaula, kita nak kata salah pun dari segi bahasa memang. Istawa boleh bermakna menguasai. Dan kalau kita kata Allah menguasai arash, masih betul. Cuma tak confirm adakah istawa itu memang makna istaula, sebab la ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Tak ada yang mengetahui makna sebenar ayat mutasyabihat kecuali Allah. Tapi Wahabi dia pergi pada jalan yang sesat, iaitu dia memaknakan dengan makna yang zahir. Istawa maknanya bertempat, yadun maknanya tangan. Dia kata itu tak apa, itu tidak soreh. Setakat kita kata yadun tu tangan, itu bukan mujassim yang soreh. Sebab kalau mujassim soreh kafir.
Yalah, tak soreh pun masih lagi bid'ah. Bukankah kalau kita terjemah yadun tu tangan? Betul. Tetapi dalam konteks sama mengatakan Allah punya tangan, hanya kata Allah tak sama dengan tangan makhluk, itu menggambarkan jisim. Walaupun tidak soreh, masih bid'ah. Beza dengan kalau saya kata, kita semua sabarlah dalam bab COVID-19 ni, sebab segala pun di tangan Allah. Orang dah faham. Orang tidak akan menggambarkan itu sebagai menjisimkan Allah. Bukan masalah tangan atau tidak, cara kamu menggunakan itu. Tapi takkah saya kata tangan Allah tak sama seperti tangan makhluk? Betul. Tetapi bila kamu menisbahkan anggota badan, tangan makna literalnya adalah satu anggota badan. Itu makna zahirnya. Bila kamu menisbahkan anggota badan pada Allah, lalu kamu cuba lagi dengan mengatakan tidak sama seperti makhluk, sudah tidak berjaya mentanzihkan Allah. Itu masalah dia. Sama seperti misalnya dalam Quran kata apa? Nasullaha fanasiyahum. Mereka lupa akan Allah, lalu Allah lupa akan mereka. Jadi Allah pun sebenarnya lupa juga. Cuma lupa yang layak dengan Allah. Boleh ke? Lupa tu dah tak layak dengan Allah. Maka lupa tu kena makna lain. Iaitu Allah tidak peduli. Allah azab mereka. Itu cara ahli tafsir. Misalnya lagi. Tapi misalnya Wahabi pun tak kata. Wahabi pun tak kata begini. Kalau orang tu kata Allah beranak, tapi tak seperti makhluk beranak. Adakah maknanya dengan dia kata tak seperti makhluk tu maknanya selesailah? Tak selesai, sebab beranak tu bukan sifat Allah. Beranak tu berarti syirik, ada Tuhan lain. Maka itu mustahil. Maka semata-mata mengatakan tidak seperti makhluk tidak menyelesaikan masalah. Misalnya dalam hadis qudsi ya. Tengok mereka kata jangan takwil. Tak boleh takwil. Mereka tangsub kepada Imam Ibn Taimiyah. Kalau mereka ilmiah, tak mungkin tak boleh takwil. Takwil itu makna alih daripada makna yang zahir kepada makna lain. Kerana Quran dalam bahasa Arab. Bahasa Arab ada hakikah, ada majaz. Ada yang actual, ada yang metaphorical. Jadi kalau memang dia faham Quran dalam bahasa Arab, tempat tertentu wajib takwil. Dan ini yang diajar dalam hadis qudsi yang mana Nabi SAW memberitahu Allah berfirman, "Maridtu falam ta'udni." Allah berfirman kepada anak Adam, "Wahai anak Adam, dahulu aku sakit, kamu tak datang ziarah aku." Tuhan sakit. Lalu orang tu jawab, "Macam mana kalau aku ziarah kamu, kamu Tuhan sekian alam?" Lalu Allah berfirman, "Hamba aku sakit, kamu tidak ziarah." Mana ditakwil, dialih aku sakit itu dengan erti hamba aku sakit, sepatutnya kamu ziarah. Mana menunjukkan besarnya sakit orang sakit itu sepertinya Allah sakit. Sedangkan Allah mustahil sakit. Jadi kalau dia kata Allah sakit juga berdasarkan hadis tadi, tapi sakit yang layak dengan Allah, tak menyelesaikan masalah. Jadi hati-hati ya. Sekarang ni banyak orang kata ada sudah orang-orang, tokoh-tokoh, figura-figura yang Wahabi berbulu Asy'ari. Dia mengaku Asy'ari. Tapi dia protect fahaman-fahaman Wahabi. Saya cakap kalau macam tu bukan Wahabi berbulu Asy'ari. Itu Wahabi yang berbulu dengan Asy'ari. Makna dia tak puas hati dengan Asy'ari. Dia nak rosakkan di dalam. Kalau dia mengaku dia Wahabi, awal-awal orang dah tolak. Akhirnya dia mengaku dia Asy'ariyah. Oh, dia ni Asy'ariyah Ustaz. Saya tanya, mana ciri-ciri Asy'ariyah yang ada pada dia? Asy'ariyah biasanya bijak. Orang ni tak bijak. Situ dah fail lah. Jadi hati-hati. Ini secara ringkas bahaya Wahabi kepada akidah umat Islam, iaitu yang tauhid disyirikkan dan yang syirik ditauhidkan. Minta tolong dengan orang mati syirik, minta tolong orang hidup boleh. Iya ke? Iya ke gitu? Kalau pengikut Ayah Pin, minta tolong Ayah Pin masa Ayah Pin masih hidup lagi, syirik atau tidak secara jujur? Syirik. Wahabi kata minta tolong orang hidup tak syirik. Tapi begitu Ayah Pin, bila minta tolong Ayah Pin, dia anggap Ayah Pin yang beri. Sebab Ayah Pin bagi dia Tuhan. Maka bila pengikut Ayah Pin minta tolong Ayah Pin, confirm syirik. Beza kalau kita misalnya kawan dengan Ayah Pin, kita minta tolong Ayah Pin, tak ada masalah. Kita sekampung Ayah Pin. Kita jumpa Ayah Pin, "Pin, kau tolong angkat barang aku boleh tak?" Ayah Pin kata, "Kau ajar aku ramai pengikut, kau suruh angkat barang." Tapi kita minta tolong dengan dia tak syirik. Sebab bagi kita dia hanya makhluk. Jadi hati-hati ya. Mereka akan mensyirikkan yang tauhid, dan tauhid mereka syirikkan, dan akhirnya na'udzubillah, moga-moga tak berlaku di negara kita, dah berlaku di negara Arab, pergi kepada istihlalud dam, menghalalkan darah. Maka orang yang sembahyang mengucap kalimah syahadah,
ISIS sembelih, ISIS bakar, ISIS tembak. Sebab bagi dia orang ni zahir saja Islam tapi dia musyrik. Ya. Setakat itu mungkin paling-paling kita lajak pun sampai pukul 9 saya berhenti pembentangan, dan sekiranya ada sebarang soalan kalau saya mampu jawab saya usahakan, kalau saya tidak mampu wallahu alam. Silakan. Baik, soalannya, kebelakangan ini ada orang-orang yang menolak isu-isu tertentu khusus dengan tasawuf. Tapi orang ini dia mengaku dia Asy'ariyah. Ya. Jadi kita tahu Asy'ariyah majoritinya menerima tasawuf. Jadi soalannya, adakah dia ni Asy'ariyah atau dia hanya mengaku Asy'ariyah tapi bukan Asy'ariyah? Ataupun dia Asy'ariyah, dia hanya bab tasawuf ini saja dia ada yang tidak bersetuju, ya. Baik, dia isu apa pun, baik akidah, baik fiqh, baik tasawuf, memang terbuka kepada perbezaan pandangan. Hatta akidah. Cuma akidah ini kalau perbezaan itu pada usulul usul, perkara pokok dalam akidah, maka satu hak sebenar, satu lagi batil. Batil itu boleh jadi bid'ah, boleh jadi kufur. Sesat atau kufur, ya. Tapi kalau perbezaan itu pada furu'ul usul, pada cabang-cabang akidah, sebagaimana beza antara Asy'ari dengan Maturidi, nak bilang atau tak bilang sifat maknawiyah. Maturidi kata bilang jadi 20, Asy'ari kata tak perlu bilang, dia dah package sekali dengan ma'ani, so 13 sudah memadai. Itu namanya cabang akidah. Iaitu tak ada masalah. Sama juga dengan fiqh. Fiqh juga kita tahu khilaf, ya, sampai 4 mazhab yang masih kekal sehingga zaman ini, 4 mazhab. Ya. Sama juga tasawuf. Ada perkara tasawuf yang disepakati. Misalnya haram hasad dengki, haram takabur, wajib taubat, wajib syukur dan sebagainya, itu sepakat. Dan ada isu-isu tasawuf yang menjadi pertikaian. Seperti isu-isu yang membabitkan wahdatul wujud dan sebagainya. Jadi kalau ada tokoh Asy'ari yang menolak misalnya wahdatul wujud berdasarkan apa yang dia faham, belum menjadikan dia itu terkeluar dari Asy'ari. Tetapi yang dibimbangi adalah kalau dia mengambil sikap takfiri, dia mengambil sikap mudah mengkafirkan ahli kiblat semata-mata kerana percakapan orang itu yang pada kefahaman dia tak betul, maka dia anggap orang itu kafir. Maka Asy'ari ataupun Asy'ariyah, mereka tidak cepat mengkafirkan ahli kiblat. Sebab itu di sisi kita Asy'ariyah, Syiah secara umum masih orang Islam, cuma ahli bid'ah, orang sesat, ya. Tapi nak kata kafir belum secara umum. Tapi kalau Syiah yang mengatakan Quran kita tak betul, itu jadi kafir lah. Demikian Wahabi. Wahabi di sisi kita Ahli Sunnah wal Jamaah tidak kafir. Tapi pada perkara-perkara tertentu dia sesat, dia tak betul. Jadikan dia itu bid'ah. Jadi tokoh yang tadi, adakah dia hanya berbincang isu-isu seperti wahdatul wujud, dia tak setuju kalau wahdatul wujud begini, dia setuju kalau wahdatul wujud begitu, maka tak boleh kita kata dia bukan Asy'ari, semata-mata ada satu benda yang kontroversial dia tak setuju. Tapi kalau dia sampai pergi kepada takfir, mengkafirkan tokoh-tokoh, maka kemungkinan besar dia bukan Asy'ari. Kerana sikap dia bukan sikap Asy'ari. Apatah lagi kalau dia mempertahankan fahaman tasbih, fahaman tajsim misalnya, maka bukan Asy'ari. Asy'ari tidak berpegang. Kita salaf atau khalaf tanzih. Allah tidak sama seperti makhluk. Cuma metod salaf tafwid, serah bulat-bulat makna sebenar kepada Allah. Metod kebanyakan khalaf letak makna yang sesuai, yang tidak bercanggah dengan akidah. Kalau dia pergi pada tasbih,
mempertahankan tashbih atau tajsim, maka dengan itu dia bukan Asy'ari. Paling tidak Asy'arinya itu tidak tulen. Dan hati-hati sebab lama-kelamaan apa yang taqiyah ni dia akan terdedah. Kadang-kadang oleh pengikut, saya pun tak faham. Ada orang dia kata saya bukan Wahabi. Tapi pengikut dia datang masuk dalam posting saya tadi, saya elankan kuliah malam ni, tajuk Wahabi. Dia terus sebut bilang seorang-seorang. Kenapa tak jemput doktor sekian, doktor sekian, doktor sekian, ni asatizah Wahabi. Dia tu pengikut Wahabi. Saya kata boleh je kalau ada tauliah, masjid boleh jemput, saya kata. Tapi macam mana awak boleh labelkan dia orang ni Wahabi? Saya tahu dia orang tak pernah mengaku Wahabi. Jadi somehow dalam kepala otak orang yang ikut Wahabi ni pun, tokoh-tokoh yang tak mengaku Wahabi ni pun mereka dah anggap Wahabi. Walaupun di depan kita dia kata bukan, penyokong dia sendiri anggap dia Wahabi. So nak kata macam mana? So taqiyah dia tak akan bertahan. Satu masa dia akan terdedah. Kerana ia adalah satu bentuk tipu daya. Orang peguam tahulah. Peguam dia tahu kenapa setengah orang tertuduh dia memilih membela diri, giving statement from the dock, memberi kenyataan daripada kandang tertuduh sebab tak boleh disoal balas oleh peguam pihak satu lagi. Kalau dia ambil pilihan boleh disoal balas, biasanya kalau dia menipu, peguam pandai cari inkonsistensi itu, akhirnya terdedah penipuan dia. Begitu juga dengan taqiyah. Jadi kita tengok lama-kelamaan kalau dia bukan Asy'ari, pasti terdedah pendirian dia yang bercanggah dengan Asy'ariyah. Wallahu a'lam. Ada lagi dalam 3 minit sebelum pukul 9. Ada sembarang soalan? Silakan. Ustaz, pandangan Ustaz tentang Habib. Habib yang Gusti itu ke Habib keturunan Rasulullah? Habib yang nak ceritalah yang penyakai yang belajar di Yaman. Baik. Habib ni biasanya kalau yang itu dia merujuk kepada keturunan Rasulullah SAW. Ya. Jadi tak semua yang di Yaman tu Habib dengan istilah begitu. Walaupun mungkin kita ingat dia daripada Yaman, kita panggil dia Habib. Kadang-kadang dia bukan daripada Yaman pun, muka macam Arab, kita pun hentam Habib juga. Tapi Habib ni maknanya yang dikasihi. Maka oleh kerana mengasihi keluarga Nabi itu dituntut, dan mengasihi keluarga Nabi tidak menjadikan seseorang itu Syiah. Yang ni kadang-kadang keliru. Ni sikit-sikit Sayyidina Ali, sikit-sikit Sayyidina Fatimah, Syiah apa ni? Tak. Memuliakan Sayyidina Ali, memuliakan keturunan Nabi itu ahli sunnah wal jamaah. Syiah kita kenal pasti bila atas nama memuliakan keturunan Nabi, dia membenci sahabat Nabi. Di situ dia sudah jadi Syiah. Baik. Adapun Habib di Yaman ini, of course lah sebagaimana Habib di Malaysia juga, keturunan Nabi di Malaysia juga, mereka pelbagai. Ada yang alim, ada yang tidak alim, ada yang wara', ada yang tidak wara'. Ya, keturunan Nabi tidak maksum. Yang maksum hanya Nabi SAW. Bila tidak maksum, berarti Habib juga boleh tersilap, boleh tersalah. Tapi kalau kita ada penyakit dalam hati, kita akan benci Habib. Sebab dia buat salah. Tapi kalau kita ni ada iman dalam hati, kita akan benci perbuatan Habib, tapi kita sayang pada Habib. Sebab itu keturunan Nabi. Takkan dalam hadis kan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilahi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tak sempurna iman melainkan aku orang paling dia sayang sekali. Kita sayang tak anak kita? Kalau anak kita buat sesuatu kesalahan, kita benci anak kita atau kita benci kesalahan dia? Pasti kita hanya benci kesalahan dia. Barangkali kita bangun tahajud berdoa, ya Allah berilah petunjuk kepada anak aku. Bagilah dia tinggal dosa-dosa dia, ya Allah. Bagilah dia jadi orang yang baik. Sebab kita hanya benci pada perbuatan dia. Anak kita. Takkan anak Nabi SAW kita, keturunan Nabi kita tak kasih. Maka antara tanda penyakit hati orang, dia benci pada keturunan Nabi. Biasanya Khawarij. Termasuk Wahabi, ramai yang benci pada Habib. Benci pada perbuatan yang salah yang dilakukan oleh Habib, itu biasa. Itu dituntut. Benci, maksudnya seorang Habib, keturunan Nabi, dia bukan maksum, dia buat maksiat. Wajib kita benci maksiat dia. Tapi jangan sampai benci diri pribadi dia. Kalau kita mampu nasihat, Beb keturunan Rasulullah, jangan buat macam ni. Kami yang bukan keturunan Nabi pun kami malu buat macam ni. Mungkin satu masa dia rasa tersentuh hati, dia berubah. Tapi jangan benci pada keturunan Nabi SAW, kita bimbang terhalang daripada syafaat Nabi SAW. Sebab benci pada keturunan keluarga Nabi. Tapi ada orang kata gini, atau betul ke tidak Habib-Habib di Yaman tu keturunan Nabi? Jangan. Mempertikaikan, dipanggil at-ta'nu fil ansab,
itu salah satu perangai jahiliyah. Secara jujurlah, kita sendiri pun, misalnya saya sendirilah, misalnya orang sini bersembang-sembang, ayah ustaz siapa? Saya kata ayah saya Engku Ali. Betul ke ustaz anak Engku Ali? Maknanya apa? Kita sakit hati tak? Oh, kau mempertikaikan. Sepertinya apa? Saya ni anak apa? Luar nikah ke apa? Kan mesti kita sensitif. Sebab itulah mempertikaikan nasab keturunan itu adalah perbuatan jahiliyah. Maka sesiapa yang mempertikaikan nasab keturunan Rasulullah SAW tanpa dia itu membawa bukti-bukti yang jelas, dia berperangai jahiliyah. Tapi orang yang bukan keturunan Nabi, jangan nak cari misalnya habuan dunia, orang puji, orang sayang, dengan mengaku pun tak boleh juga. Maksudnya kita itu seolah-olah menisbahkan diri kita bukan pada bapak kita. Itu satu dosa yang besar. Kita tahu kita bukan keturunan Nabi, tapi sebab kita nak dapatkan pengaruh, pengikut, maka kita letaklah misalnya al apa di belakang kita, Habib sekian-sekian. Itu juga satu bentuk dosa. Tapi kalau kita tak tahu, kita berhukum dengan zahir. Sebagaimana orang ramai juga, ni anak si fulan, ni anak si fulan. Bawa bukti macam mana? Tok Bidan je kot yang nampak masa tu. Bahkan Tok Bidan hanya nampak dia keluar daripada rahim ibu dia. Betulkah anak bapak dia? Kalau nak pertikaikan, semua orang tidak akan disahkan. Nak kena buat DNA pula sebagainya, tak. Itu perangai jahiliyah. Tapi secara kesimpulan, insya-Allah ya, Habib-habib yang sudah terkenal, silsilah keturunan mereka itu telah disemak. Dia ada orang yang pandai. Di Terengganu saya kenal satu orang nama Said Fadil. Sama macam nama saya. Tapi saya bab nasab keturunan ni saya bela. Cerita banyak kali pun kadang saya tak ingat. Tapi Said Fadil ni insya-Allah dia boleh beritahu yang Said ni, ini keturunan anak siapa, anak siapa, anak siapa, anak siapa sampai kepada Rasulullah SAW. Kalau yang dia ni tak terbukti dia keturunan Nabi. Sebab data yang ada tak menunjukkan dia keturunan Nabi. Dia sampai ke tahap macam itu. Ada orang yang pakar dalam bidang nasab. Wallahu alam. Jam sudah 9 lebih. Saya ucapkan memang tajuk Wahabi ni luas, belum sentuh sunnah bid'ah lagi ya, belum sentuh bab-bab yang lain lagi, mazhab taklid lagi. Tapi insya-Allah ya, dengan pembentangan 1 jam lebih tadi, kita dapat gambaran bahawa fahaman Wahabi ini berbahaya termasuk kepada akidah. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian. Saya mohon banyak maaf atas kesilapan. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nata'adhu bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum.